satu JKK dengan peruntukan 60,000 ni tuan-tuan. Bagi lembu 3 ekor. Lembu tu takkan sampai 3 bulan hilang. Bagi kandang pun tak tahu dia buat tak mana tuan-tuan. Ada hak kata nak belah itik, ada hak belah lembu, ada. Hak ni bukan bidang kita. Hak pengurus JKK ni pun kena terima hakikat. Kalau hang tak reti belah lembu, hang jangan duk kata nak ambil peruntukan tu hang nak belah lembu. Kalau kita tak reti nak buat sesuatu benda, kita ambil hak lain. Rakyat, orang-orang dalam cawangan, orang-orang dalam kampung duk tengok kita. Lah sekali orang kata, contohnya macam pengurus JKK Permatang Kau. Saudara Azman mana ada hari ni tak main itu? Dulu rebel tu, hari ni misalnya aku tak main. 2 kali untuk MP3, 2 kali sapu kat dia. Kandang lembu tak mana, kandang kambing tak mana, satu apa pun tak ada. Duit tu di mana? Apalah itu jadi saya tak ada telefon tahun dan ini masalah yang berlaku. Kita kena tengok yang mana hakikatnya, yang perlu kita bantu tuan-tuan. Yang mana yang ini untuk kita kena ada fokus kita. Kalau tujuh itu kena nampak. Kalau kita ada peruntukan 100,000, kita nak bangunkan apa? Kalau kita tengok orang Selatan hari ini, sahabat saya Saudara Tajuddin Ketua Bahagian Bali, dia majukan program tanam anggur di sana. Dalam beberapa minggu musim tanam anggur di Bali, di state, guna peruntukan itu 100,000, mungkin tahun ini dia bagi 50,000 sampai 50,000 kita nampak satu hasilnya untuk bahagian. Kalau nak buat sesuatu, itu 100,000 tu bagi pada. Ada orang yang jumpa saya, dia buat projek tanam buah kuih di dalam park kampung ini. Dah diangkat oleh Jabatan Pertanian sebagai salah satu pengusaha yang berjaya. Dia kata dia minta banyak kali kepada bahagian dia tak dapat. Dia tahu pegawai pertanian itu kadang-kadang jahat juga. Dia apa kami ada 100,000 peruntukan nak parlimen yang minta ketua bahagian. Ketua bahagian dapat 100,000 bukan dia tak ambil kat dia. Dia pun nak jaga hati semua pihak, bahagi semua sama kata dia kecil ni. Lah sekali kalau berjaya tak apa. Kalau 100,000 tu tahun ini nak ambil 30,000, 40,000, 50,000 je fikirnya mau buat dulu. Tahun depan dia fikir lain pula. Kalau bagi 6,000 nak buat meja apa tuan-tuan? Nak buat apa? Lah sekali habis macam tu saja. Orang kampung cakap. Orang kampung bercakap. Inilah orang UMNO. Inilah ketua cawangan UMNO. Lembu ambil kat dia, kambing ambil kat dia, pinggang mangkuk ambil kat dia, rumah PPRC pun ambil kat dia, semua ambil kat dia. Macam mana pun tak meluk kat UMNO? Macam mana pun tak meluk kat kita? Kalau kita tunjuk perangai yang macam ni, kok orang kita ambil? Kok orang kita ambil? Macam mana orang rakyat tak meluk kat kita? Kita kata nak menang, kita nak rampas Permatang Kau. Macam mana nak rampas kalau gelagat pemimpin kita macam ni? Kalau saya jadi Datuk Jalil, saya tidak akan mengizinkan ketua-ketua cawangan untuk buat perangai yang macam ni. Marahlah kat saya. Kita nak jaga hati ketua cawangan seorang. Akhirnya kita korbankan Tun dan Parlimen dalam Permatang Kau ini. Ini bukan masa untuk politik cara macam dulu-dulu. Dan ketua-ketua cawangan pun kena ingat, kena sedar bahawa kalau kita nak ambil, kalau ada 10 kita nak ambil 5, 6 tak apa. Tapi masalahnya ketua cawangan ni pun pada jadi pengurusi JKK ni ada 10 nak sapu kat dia. Kalau boleh Datuk Jalil ada 10, 15 dia nak ambil kat dia. Ini masalah kita dalam Permatang Kau. Ini masalah kita. Masalahnya adalah orang ambil kesempatan di atas kebaikan ketua bahagian kita. Ambil kesempatan di atas kebaikan ketua bahagian kita. Sebab itulah cara pengagihan peruntukan Majlis Pertanian ini saya minta, pergerakan pemuda minta kalau boleh kita pertimbangkan balik, kita kaji balik, biarlah benda itu membawa faedah kepada UMNO bahagian Permatang Kau. Tak guna peruntukan JKK. Tadi Datuk Jalil kata hak di Tuan Sadun 2 kali dah Fadil ambil. Dulu pun Fadil, tahun ni Fadil. Hari ni dia kena cakap apa? Ni contoh dia. Bagi tak Fadil 6,000 dia pun tak boleh buat apa. Takat nak kita tanam tebu 6,000, tahun ini dia tepah rumput, bawa kereta, tambun tanah apa tu habis 6,000. Tunggu tahun depan dapat lagi 6,000, beli tebu pula main tanam, bawa baja apa tu habis 6,000. Apa nak jadi? Orang lain nak tengok. Itu bunyi ya. Mula bunyi dalam kampung. Tahun lepas pun ambil kerja, tahun ni pun ambil kerja. Tahun depan pun tahu dah ambil kerja anak lah. Hak ni orang akan cakap. Jadi saya haraplah cara peruntukan, cara pengagihan yang kita buat ini bukan kita nak tolong pengurusi JKK itu. Sebenarnya
kita tolong bagi orang kampung semua meluat kepada pengungsi JKT itu. Kita kena ubah cara pengajian duit ini. Itu yang seterusnya Datuk. Saya minta maaf tentang koperasi dalam Parlimen Permatang Poh. Saudara Adam adalah pegawai pengembang koperasi Parlimen Permatang Poh. Dah 2 tahun tak salah saya tak lebih pengembang koperasi. Saya kadang-kadang dalam mesyuarat lembaga pengarah koperasi ini saya malu tuan-tuan. Bila dibangkitkan tentang Permatang Poh ini saya rasa malu. Kita punya Kobera gagal, kita punya pengembang kita Adam dia pun dah tak larat, letih. Dia pun mata pun tak nampak, malam tak boleh bawa kereta dan sebagainya, dah tak berapa efektif. Tapi Datuk Jalil bagi dia menjadi pengembang dalam parlimen kita, dapat elanglah sikit kot 1,000 lebih, tapi dia tak boleh, tak buat apa dah. Last kali kita semua tak dapat apa-apa pun faedah daripada koperasi. Minggu lepas saudara Rafizal telefon saya, anak Pak Zusuk Mukang telefon saya. Cikgu, saya ada di Pejabat Lan Saidin. Dia kata ada peruntukan 30,000 untuk majlis pembangunan koperasi parlimen semua dalam Malaysia. Saya kata saya dah tahu lama lulus pada tahun lepas, tapi saya tak mahu sebut pun dalam Permatang Poh ini. Sebab ini pengerusinya adalah Datuk Ketua Bahagian. Oh, dia kata duit ini berguna untuk apa, yang pun saya tak tahu. Jadi ini sebenarnya untuk menguatkan UMNO Permatang Poh ini kena ada satu tim bersama, barulah kita boleh buat. Kalau jadi macam keadaan sekarang, inilah hakikatnya kita tidak akan boleh berjaya. Dan akhirnya daripada saya, banyak benar lagi benarnya dalam saya punya iPad ni, tapi saya dah tak buka dah. Saya dah lupa lah, saya tak mau cakap dah. Dan saya cuma saya nak sentuh satu perkara dah tu. Yang ni saya minta maaf kalau benar ini betul atau tidak betul. Ini adalah minit datang kuasa pengurusan Badan Perhubungan UMNO Negeri Pulau Pinang yang bertarikh 16 Februari 2011. Saya amat kecewa apabila minit mesyuarat ini ada pihak hantar kepada saya. Dalam minit mesyuarat ini perkara 5.15 berbunyi, masalah UMNO Bahagian Permatang Poh. Ketua Bahagian Permatang Poh menarik perhatian mesyuarat mengenai tingkah laku Ketua Pemuda Bahagian yang cuba memecah belahkan hubungan ahli-ahli UMNO Bahagian. Beliau telah merancang pelbagai aktiviti ke arah memecah belahkan ahli-ahli di bahagian, seperti membawa rombongan sahaja dan Indonesia. Beliau juga merancang untuk menjatuhkan ketua wanita yang ada sekarang. Baru-baru ini, beliau telah cuba menggagalkan majlis penyampaian sumbangan kanak-kanak sekolah. Astagfirullahaladzim. Dilaporkan di dalam mesyuarat pengurusan UMNO Negeri betapa buruknya Ketua Pemuda Bahagian Permatang Poh ini. Saya mohon Yang Berhormat Datuk Jalil, saya tidak pernah sama sekali merancang untuk menjatuhkan Kak Malang. Tanyalah mana-mana ketua wanita yang ada dalam dewan ini, yang masih ada dalam dewan ini. Saya tidak pernah merancang sama sekali untuk menjatuhkan ketua wanita yang sedia ada. Ya, saya baik dengan ramai ketua wanita Sawangan. Saya bantu ketua-ketua wanita Sawangan. Tetapi bukanlah kerana saya mahu mereka mengambil alih tempat Puan Norma. Saya tidak pernah merancang sedemikian rupa. Tetapi kenapa ada perkara yang sebegini? Saya bawa orang-orang pergi ke Hatnyai kah, pergi ke Indonesia kah, wanita pergi. Saya tak tahu lah. Ini adalah budaya yang dah lama ada dalam UMNO. Bila sampai masalah saya bawa, saya dipersalahkan. Saya katakan Datuk Musa, Datuk membawa orang pergi ke Jakarta, Datuk bawa pergi orang Medan, Datuk Nur membawa pergi, Pak Lah membawa, semua orang bawa. Datuk Ali Rustam ini lagi tak bawa orang satu Malaysia, dia bawa orang pergi jalan. Sebagai ketua, apabila ada lebihan, ada kemampuan, apa salahnya kita kongsi bersama dengan orang-orang di bawah ini. Betul ke tidak? Saya tak rugi apa kalau saya tak mau bawa pun, saya simpan seorang-seorang ya. Kali saya bawa pergi habis 30-40 ribu, saya boleh simpan. Saya bawa wanita pergi 20 orang lebih itu, habis 20 ribu, saya boleh simpan. Tapi apa salahnya saya berkongsi dengan ketua-ketua wanita dan ketua Sawangan yang ada? Saya buat semua ini bukan untuk memecah belahkan, tetapi untuk memastikan bahawa masih ada orang dalam UMNO ini. Kalau semua orang dah tak peduli ke UMNO, kalau semua orang dah tak peduli kepada ketua-ketua Sawangan, ketua pemuda, ketua wanita, maka akhirnya apakah yang akan berlaku kepada UMNO Bahagian Permatang Poh ini? Jadi Yang Berhormat Yang Berbahagia Datuk, saya haraplah bahawa perkara-perkara yang sebegini rupa tidak akan dibangkitkan lagi. Dan kalau boleh, saya ingin menganggap bahawa minit mesyuarat pengurusan UMNO Negeri ini yang bertarikh 11 Februari 2011 ini tidak pernah wujud dalam hidup saya. Kerana saya amat terkilan, sedih sekali kerana ketua bahagian saya yang seperti bapa melaporkan kepada orang ramai bahawa anaknya ini punya perangai yang cukup teruk. Adakah perkara ini patut berlaku, tuan-tuan? Sepatutnya apa jua masalah dalam UMNO Bahagian Permatang Poh ini kita selesaikanlah
sesama kita demi untuk perjuangan kita di bumi Permatang Pahuk ini. Saya mohon maaf andai ada salah dan silap daripada yang berbagai datuk, pada semua pihak. Sekiranya ucapan saya ini menyentuh hati mana-mana. Sesungguhnya matlamat saya adalah satu, mengembalikan kekuatan UMNO di bumi Permatang Pahuk ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, bagi mengucapkan terima kasih kepada yang sebagai kata Jadi bin Muhammad Ketua Penegak UMNO Bangsa Permatang. Akhirnya bukan keperluan hari ini yang